Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk kedua bahagian fiqh, iaitu bab perkahwinan. Saya percaya ramai di kalangan pelajar-pelajar yang teruja bila belajar bab perkahwinan ini kerana ia telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar telah matang dalam meniti usia kehidupan. Kerana perkahwinan itu adalah fitrah setiap manusia. Allah dah ciptakan manusia ni secara berpasang-pasangan dan perlukan kepada pasangan untuk dia hidup. Apa maksud perkahwinan? Perkahwinan ialah akad, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan di antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Apabila adanya akad, barulah lelaki dan perempuan boleh melakukan persetubuhan. Sekiranya tanpa akad mereka melakukan persetubuhan, itu bukan nama perkahwinan tapi namanya adalah perzinaan. Banyak dalil-dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan persyariatan perkahwinan ini. Di antaranya ialah diambil daripada surah An-Nur ayat 32 di mana Allah menyebut wankihul ayama minkum, dan kahwinkanlah orang yang bujang daripada kalangan kamu, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang soleh daripada kalangan hamba kamu, lelaki dan juga perempuan, in yakunu fuqara, sekiranya mereka ni fakir ataupun miskin, tak ada duit, yughnihimullah, jangan takut kerana Allah akan mengkayakan kamu, min fadlih, dengan kelebihannya, wallahu wasi'un alim. Jadi jangan ada di kalangan kita yang takut untuk berkahwin kerana takut jadi fakir, kerana terpaksa membahagikan rezeki yang dia dapat. Dia takut macam akan berkurangan. Jangan takut kerana Allah sebut, Allah dah janji dah, siapa berkahwin Allah akan yughnihimullah, Allah akan mengkayakan mereka dengan kelebihan-kelebihannya. Kerana setiap orang tu Allah dah sediakan rezekinya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda di mana matanya berbunyi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, jika ada di kalangan kamu ataupun sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk berkahwin, maka falyatazawwaj, maka berkahwinlah, fa innahu aghaddu lil basar, kerana siapa yang berkahwin akan menundukkan pandangannya, aghaddu lil basar, akan menundukkan pandangannya, wa ahsanu lil farj, dan akan memelihara faraj ataupun kemaluan ataupun kesucian dirinya. Wa man lam yastati', tapi siapa yang tak mampu, dia ada keinginan nafsu untuk berkahwin tapi dia tak mampu untuk berkahwin, mungkin tak kerja lagi ataupun tak sampai masa lagi dia perlu berumah tangga, fa alaihi bisawm, macam mana cara dia nak jaga diri dia, maruah diri dia, kesucian diri dia ini, maka hendaklah dia bisawm, berpuasa, fa innahu lahu wija, kerana dengan berpuasa itu akan dapat membendung nafsu, akan menjadi perisai daripada melakukan kemaksiatan, iaitu maksiat berzina. Okey pelajar-pelajar, apa itu hukum perkahwinan? Para ulama telah membahagikan hukum perkahwinan kepada beberapa pecahan hukum mengikut kepada situasi individu tersebut. Okey, hukum yang pertama ialah hukum harus. Hukum harus ni bermaksud seorang itu tiada halangan untuk dia berkahwin
berkahwin pun boleh, tak berkahwin pun tak apa, iaitu tiada desakan dan halangan kepada dia. Desakan tu maksudnya desakan daripada dalam diri dia, nafsu yang membuat-buat untuk dia berkahwin, dan juga halangan ni dari sudut keuangan ataupun dari sudut keluarga ataupun dari sudut kesihatan diri. Jadi tiada pada individu tersebut, maka dia harus untuk dia pilih sama ada nak berkahwin ataupun tidak. Okey, hukum yang kedua ialah hukum sunat. Okey, iaitu bila sunat, bila dia seorang tu berkahwin, dia akan dapat pahala yang lebih, iaitu apabila ia mempunyai keinginan untuk dia berkahwin dan dia mampu berkahwin. Mampu di sini ialah bermaksud mampu dari segi memberikan nafkah zahir dan juga nafkah batin kepada isteri. Nafkah zahir ni ialah melibatkan perkara yang keperluan asas isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan ataupun rumah. Okey, itu nafkah zahir. Nafkah batin ni ialah keperluan seksual kepada isteri. Okey, maksudnya dia mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri dan dia ada keinginan dalam diri dia untuk berkahwin. Kalau dia berkahwin pada masa tu, dia akan dapat pahala yang lebih. Okey, seterusnya ialah hukum wajib. Bila seorang itu sampai tahap dia wajib berkahwin, kalau dia tak kahwin, dia akan berdosa. Kenapa dia berdosa? Sudah pasti dia akan melakukan perzinaan. Iaitu apa dia? Apabila seorang itu bimbang terjerumus kepada maksiat. Maksiat ni maksudnya maksiat zina lah, sebab dah ada depan mata dan dia pun mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Kalau dia tak berkahwin, mungkin confirm dia boleh melakukan perzinaan. Jadi masa tu wajib untuk dia mengelakkan daripada maksiat zina itu dengan dia berkahwin. Okey, hukum yang ketiga ialah makruh. Maksudnya ialah bila dia berkahwin, dia tak akan dapat pahala lebih. Lebih baik dia tidak berkahwin daripada dia berkahwin. Bila situasinya ialah apabila seorang itu mempunyai keinginan, dia naknya kahwin, aku nak sangat kahwin, tapi ada yang menghalang dia, iaitu apa dia? Dia tidak mampu memberikan nafkah, sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin kepada isteri dia. Memang dia tak mampu. Contohnya dia tidak ada lagi keuangan untuk dia macam nak berikan nafkah kepada zahir kepada isteri, seperti nak beli makanan, nak beli pakaian kepada isteri. Jadi dia sendiri pun masih lagi perlu orang lain sara. Okey, macam mana dia nak sara isteri nanti kan? Okey, mungkin nafkah batin ramai boleh bagi. Tapi nafkah zahir ni kena tengok balik dan nilai semula. Okey, jadi kalau macam ni, okey, makruh kepada seorang itu, makruh untuk dia berkahwin sekiranya ia tidak mampu untuk memberikan nafkah. Okey, yang kelima ialah haram. Haram ni bermaksud kalau dia berkahwin, dia akan mendapat dosa. Kenapa? Kerana dia tujuan dia nak berkahwin dengan isteri pun untuk menzalimi isteri dia ataupun memudaratkan isteri. Contoh, okey, suami yang berpenyakit. Okey, contohnya penyakit yang tidak boleh diubati dan boleh berjangkit seperti penyakit AIDS ataupun penyakit kelamin. Dia dah ada penyakit tu, kalau dia berkahwin, sudah tentu dia boleh menjangkiti isteri dia dan dia boleh menzalimi isteri dia. Okey, jadi pada masa tersebut kalau dia berkahwin, maka hukumnya adalah haram, berdosa. Okey, jadi pelajar-pelajar nilai sendiri. Sekarang ni pelajar rasa nak berkahwin kan. Okey, kat mana hukum terhadap diri sendiri, sama ada harus, sunat, wajib, makruh ataupun haram. Pelajar-pelajar, kenapa Islam mensyariatkan perkahwinan? Islam mensyariatkan perkahwinan kerana banyak hikmah perkahwinan tu sendiri. Kerana Allah SWT menciptakan manusia tu secara fitrahnya memang perlukan kepada pasangan. Daripada Adam, kan perlukan kepada Hawa. Okay? Jadi kita sebagai manusia perlukan kepada pasangan dia.
Yang pertamanya ialah kerana memenuhi tuntutan batin manusia. Okey, manusia ni memerlukan kepada pasangan yang berlainan jantina. Jadi pelajar-pelajar jangan risau. Kalau rasa ada keinginan tertarik kepada pasangan yang berlainan jantina daripada kita, itu adalah normal. Kerana itu adalah fitrah manusia. Tapi bagaimana kita nak salurkan fitrah tersebut kepada jalan yang betul ialah dengan melalui perkahwinan itu sendiri. Okey. Yang kedua ialah memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan sosial. Apabila kita ada fitrah tertarik kepada pasangan yang berlawanan jantina, sekiranya kita tak salurkan kepada perkahwinan yang sah di sisi syarak, maka boleh mendorong kepada seorang itu melakukan pergaulan bebas yang akhirnya akan berlakunya perzinaan, dan daripada perzinaan akan lahirlah anak-anak yang tidak sah taraf ataupun anak luar nikah yang akan menimbulkan pelbagai masalah dalam masyarakat, dan seperti berlakunya masalah pembuangan bayi dan sebagainya. Okey, jadi sebab itulah Islam mensyariatkan perkahwinan supaya akhlak seseorang dapat dijaga dan maruah dirinya terpelihara. Okey, yang ketiga ialah memelihara keturunan. Anak yang lahir daripada hasil perzinaan ialah anak yang tidak ada keturunan dan tidak boleh dibinkan kepada bapa. Okey, dan anak itu terputus keturunan dia. Kalau kita tanya siapa ayah, tak ada, kan? Siapa atuk? Tak ada. Okey, jadi kalau anak tu perempuan, maka dia tidak boleh kalau nak berkahwin menggunakan ayah tersebut sebagai wali nikah, kerana dia adalah lahir daripada hasil perzinaan yang tidak diiktiraf oleh Islam. Okey, yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa. Apabila kita kahwin dengan cara yang sah di sisi syarak, akan mewujudkan ketenangan dan sakinah, kedamaian dalam jiwa individu tersebut. Okey, yang kelima, menghindari diri daripada melakukan seks bebas, kerana setiap orang ada nafsu yang boleh mendorong dia melakukan perbuatan zina. Okay, dengan cara dia berkahwin, dia boleh menyalurkan nafsu dia itu kepada jalan yang betul dan di sisi syarak. Dan yang keenam, menjalinkan hubungan persaudaraan, kerana kita berkahwin dengan pasangan, bukan sahaja kita berkahwin dengan pasangan, tapi sebenarnya seluruh keluarga pasangan kita. Okey, asalnya tak ada siapa-siapa. Bila kita kahwin dengan lelaki tersebut, mak dia akan jadi mak kita. Asalnya tak ada siapa-siapa. Apabila dia berkahwin dengan anak kita, maka dia akan jadi menantu kita. Begitulah seterusnya. Okey, dapat menjalinkan hubungan persaudaraan di kalangan kita, umat Islam. Siapa golongan wanita yang haram dikahwini? Kalau pelajar perempuan boleh tukar sendirilah. Wanita kepada lelaki yang haram dikahwini ada dua kategori. Yang pertamanya ialah haram selama-lamanya. Haram selama-lamanya bermaksud ialah daripada dulu, kini dan sampailah dia mati, dia tidak boleh berkahwin. Okay? Selama-lamanya tak boleh berkahwin. Yang keduanya ialah haram sementara. Haram sementara ni ialah haram sekiranya syarat yang menghalang tu masih ada. Sekiranya perkara yang menghalang itu sudah tiada, maka hukum haram akan bertukar menjadi harus dan dia boleh berkahwin semula. Okey. Kemudian haram selama-lamanya ada tiga kategori. Yang pertamanya ialah haram dari sudut keturunan, bermaksud ada pertalian darah dengan kita, iaitu ibu, nenek dan ke atas, anak perempuan, cucu perempuan, adik-beradik perempuan seibu sebapa atau seibu sahaja, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki ataupun adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun seibu sahaja, iaitu anak buah kita lah, daripada anak kakak kita ataupun anak abang kita, ataupun ibu saudara dan juga nenek saudara. Itu dari segi keturunan. Yang keduanya ialah dari sudut penyusuan. Penyusuan ni ialah ada
ada pertalian susuan. Kenapa susuan pun dikira sebagai keturunan juga? Kerana susuan tu adalah dikira sebagai darah yang mengalir dalam tubuh seseorang. Daripada mana susu tu terjadi? Daripada darah seseorang, kerana Allah telah menjadikan secara fitrahnya hormon seseorang itu, seorang yang melahirkan anak akan menukarkan darah dia menjadi susu. Zat-zat makanan dia tu yang menjadi darah akan jadi susu, dan apabila dia sudah tidak menyusukan lagi anak, maka hormon badan dia juga menukarkan susu tersebut menjadi darah semula. Jadi sebab itulah Islam meletakkan penyusuan ni hukum dia sama seperti keturunan, iaitu ibu. Kalau ibu susu, ibu kandung, ibu yang ikut keturunan, ibu kandung kan, ataupun ibu kalau dari sudut penyusuan, ibu susuan. Adik-beradik, ibu susuan, ibu bagi ibu susuan, dan ke atas maksudnya nenek lah. Nenek susuan. Ibu bagi suami, ibu susuan, dan ke atas anak-anak ibu susuan, adik-beradik susuan, anak saudara daripada adik-beradik susuan, adik-beradik ibu susuan, adik-beradik bagi suami, ibu susuan. Okey, itu antara golongan yang haram dikahwini. Okey, walaupun bukan dari sudut tak ada pertalian darah keturunan, tapi kerana menyusu, ia pun haram dikahwini. Okey, yang ketiga ialah haram selama-lamanya dari sudut persemendaan. Okey, apa maksud persemendaan? Dalam kamus Dewan ada menyebut semenda ni ialah melibatkan hal-hal perkahwinan, iaitu macam saya sebut tadi. Okey, apabila dia asalnya tak ada siapa-siapa, tapi bila kita berkahwin dengan anaknya, maka ibu tu jadi ibu mertua, okey, ataupun ayah mertua. Kalau dia tu berkahwin, seorang itu berkahwin dengan kita, jadi menantu. Okey, dia ada hukum tertentu dalam persemendaan ni, iaitu siapa yang haram berkahwin dari semenda ni, dari sudut perkahwinan ni, ialah ibu tiri dan ke atas. Kenapa jadi ibu tiri? Kerana dia berkahwin dengan ayah kita. Okay, ibu tiri. Okay, yang kedua ialah ibu mertua. Kerana apa? Kerana kita berkahwin dengan anaknya. Okay. Yang ketiga ialah anak tiri. Kenapa? Kerana kita berkahwin dengan ayah dia. Jadi anak dia tu jadilah anak tiri. Okay. Kemudian menantu perempuan dan ke bawah. Okey, itu haram selama-lamanya. Okey, kemudian haram sementara ni ada beberapa golongan. Apabila syarat yang menghalang dia berkahwin tu hilang, maka dia boleh berkahwin semula dengan orang tersebut. Okey, iaitu siapa? Mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Maksudnya kita berkahwin dengan isteri kita, lepas tu kita nak berpoligami, nak berkahwin dengan adik dia, adik isteri tu. Tak boleh. Adik tu haram sementara. Bila dia jadi boleh berkahwin, harus semula apabila kita bercerai dengan ataupun isteri tu meninggal, maka barulah kita bila syarat tu hilang, maka kita pun boleh semula berkahwin dengan adik isteri kita. Okey, adik bekas isteri. Okey, kemudian perempuan yang masih isteri orang, apa dia yang menghalang dia daripada berkahwin? Apabila dia bersuami. Bila dia hilang haram tu apabila dia bercerai, perempuan tersebut bercerai ataupun suami dia meninggal, maka dia boleh semula berkahwin dengan isteri perempuan tersebut. Okey, perempuan musyrik. Perempuan musyrik ni ialah perempuan kafir lah, yang tidak beriman. Apa yang menghalang dia? Kekafiran tu, kekufuran tu. Okey, bila menghalang bila perkara tu boleh hilang apabila dia memeluk Islam, maka dia boleh berkahwinlah dengan perempuan tersebut. Okey, kemudian yang keempat ialah isteri yang telah ditalakkan dengan talak 3. Okey. Okay, jadi isteri yang ditalakkan dengan isterinya yang dia telah talakkan dengan talak 3, dia tidak boleh berkahwin semula, kecuali perkara tersebut akan boleh hilang dan dia boleh berkahwin dengan semula dengan isteri dia setelah isteri dia tu berkahwin dengan lelaki yang lain, kemudian melakukan persetubuhan, bercerai, dan selepas tempoh iddah barulah dia boleh berkahwin semula dengan isterinya yang telah ditalakkan dengan talak 3.
Dah nak kahwin dah ni. Okey. Apa yang melengkapkan perkahwinan itu sendiri? Kalau kita tidak ada perkara melengkapkan ni, maka tidak terjadilah sesuatu perkahwinan. Okey, yang pertama ialah bakal suami. Okey, saya dah awak tengok yang saya dah gariskan perkataan S tu. Okey, nanti dia akan membentuk singkatan ya. Bakal suami, kena ada bakal suami. Yang kedua bakal isteri. Yang ketiga dua orang saksi. Yang keempat wali, dan yang kelima ialah akad. Okey, dalam singkatan yang saya sebut tadi ialah siswa. S suami, I isteri, S saksi, W wali, A adalah akad. Okey, ini adalah yang melengkapkan hukum perkahwinan. Rukun pertama, bakal suami beserta dengan syarat-syaratnya. Rukun kedua, bakal isteri dan syarat-syaratnya. Siapa wali nikah? Iaitu orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Okey? Dia ada syarat-syarat dia, pelajar boleh baca sendiri ya. Berikut adalah susunan wali nikah. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok sendiri, dan saya telah sediakan video animasi ya untuk menjelaskan lagi berkenaan dengan susunan wali tersebut. Okey, sekiranya pelajar tidak faham juga, boleh pelajar hubungi guru masing-masing untuk mendapat penjelasan yang lebih lanjutlah. Saya Siti. Ayah saya, Pak Abu, telah berkahwin dengan ibu saya, Mak Limah. Daripada perkahwinan Pak Abu dan Mak Limah, telah dikurniakan anak iaitu Siti, Atan dan Man. Wali Siti ialah Pak Abu. Jika Pak Abu dah meninggal, Tok Usop, Atuk Siti akan jadi wali Siti. Tok Usop pun dah tiada. Atan, adik lelaki Siti, akan jadi wali. Man tak boleh jadi wali kerana Atan adalah wali yang paling akrab. Pak Abu, sebelum kahwin dengan Mak Limah, telah berkahwin dengan Mak Yam. Isteri pertama Pak Abu dikurniakan anak nama Mamat. Jika Atan dan Man tiada, Mamat boleh jadi wali Siti kerana Mamat adalah abang Siti sama bapa. Jika Mamat pun tiada, Adam, anak Atan, akan jadi wali. Jika Adam pun tiada, Kimi, anak Mamat, akan jadi wali. Adam dan Kimi adalah anak buah Siti. Jika Kimi pun tiada, Mail, anak Atan, boleh jadi wali. Jika Mail pun tiada, Zul, anak Kimi, boleh jadi wali. Jika wali tersebut tiada, cari pula adik-beradik Pak Abu. Ayah Pak Abu, iaitu Tok Usop, telah berkahwin dengan Nenek Bunga. Dikurniakan anak, iaitu Pak Angah dan Pak Abu. Nenek Bunga ialah isteri pertama Tok Usop. Isteri kedua Tok Usop ialah Nenek Milah.
adalah wali siti yang ke-9. Jika Pak Ngah sudah tiada, Pak Busu, anak Pak Usop dan Nenek Milah boleh jadi wali. Jika tiada, Roslan, anak Pak Ngah, boleh jadi wali siti. Jika Roslan tiada, Hisham, anak Pak Busu, boleh jadi wali siti. Roslan dan Hisham sepupu Siti, tapi Roslan dan Hisham bukan mahram Siti. Jadi mereka boleh berkahwin dengan Siti. Jika semuanya 12 susunan wali sudah tiada, jangan risau. Siti masih boleh kahwin ya. Iaitu dengan menggunakan wali hakim. Okey, daripada video tadi, pelajar-pelajar telah tengok susunan wali iaitu seramai 13. Susunan wali tersebut mestilah mengikut susunan sama daripada yang pertama, kedua dan seterusnya sehinggalah 13. Jadi pelajar-pelajar, terutamanya pelajar perempuan, boleh tengok sendiri siapakah wali yang sepatutnya apabila dia ingin berkahwin kelak. Okey, siapa dan apa itu wali mujibir? Wali mujibir ialah wali yang berhak mengahwinkan seorang perempuan yang masih gadis tanpa persetujuan gadis tersebut. Okey, siapa? Iaitu bapa dan datuk sahaja. Okey, yang lain semuanya adalah wali akrab. Apa maksud wali akrab? Wali akrab ni ialah wali yang paling hampir. Yang tadi saya sebutkan, wali tersebut mestilah mengikut susunan dia. Okey, sekiranya tiada dalam susunan, barulah wali tu akan berpindah ke susunan wali yang seterusnya sehinggalah ke wali yang ke-13. Wali yang ke-13 ialah wali hakim. Wali hakim ni ialah wali yang telah dilantik oleh pemerintah untuk melaksanakan ataupun untuk mengahwinkan seorang perempuan yang tidak ada wali nasab seramai 12 orang tadi yang kita tengok dalam video animasi ya. Okey, jadi sekiranya tidak ada wali 12 orang tersebut daripada susunan wali nasab, maka wali hakim yang terdiri daripada mungkin imam ataupun pegawai-pegawai agama daripada pejabat agama Islam, negeri, daerah dan sebagainya, okey, boleh dan layak untuk mengahwinkan seseorang perempuan tersebut. Tetapi dia ada syarat-syarat untuk perpindahan ni daripada wali nasab kepada wali hakim. Terdapat 8 syarat, jadi pelajar-pelajar boleh lihat sendiri ya syarat-syarat tersebut. Rukun seterusnya ialah saksi. Okay, kita perlukan 2 orang saksi untuk sesuatu akad perkahwinan. Rukun yang terakhir ialah akad ataupun sirah. Okay, akad ataupun sirah ini terbahagi kepada 2, iaitu ijab dan qabul. Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya, manakala qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Berikut ialah syarat-syarat lafaz akad. Berikut ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Yang pertama, unit pertama ialah ciri-ciri pemilihan calon suami dan isteri ya, di mana Rasulullah SAW telah pun bersabda bahawa tunkahul mar'ah li arba'.
limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fasfar bizatid din taribat yadak. Maksudnya perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan kerana agamanya. Rasulullah memberi penekanan, maka pilihlah perempuan yang beragama kerana kamu akan mendapat kebaikan. Okey, di samping 4 daripada ciri yang Rasulullah berikan, okey, pecahannya banyaklah. Jadi pelajar boleh lihat semua perkara kebaikan yang boleh diletakkan untuk memilih calon suami ataupun calon isteri. Unit seterusnya ialah merisik dan meminang. Kedua-duanya merupakan proses awal sebelum berlakunya majlis akad nikah. Dalam proses meminang, seseorang lelaki diharuskan untuk melihat pasangan tersebut dan bahkan disunatkan untuk melihat pasangan secara berulang-ulang kali supaya dapat menimbulkan kepuasan hati apabila berkahwin kelak, ya. Okey, antara 2 anggota yang disunatkan untuk dilihat oleh pasangan apabila ingin berkahwin ialah muka dan tapak tangan. Okey, kalau dalam keadaan biasa, orang lelaki tidak boleh melihat perempuan lebih daripada sekali, ya, kerana ia boleh mengundang kepada fitnah dan juga maksiat mata. Tapi apabila ada hasrat untuk meminang ataupun berkahwin, maka dia dibolehkan untuk melihat kepada perempuan tersebut. Mahar. Apa itu mahar? Masyarakat kita selalu sebut mahar ni sebagai mas kahwin. Tapi jangan tertukar dengan wang hantaran, kerana wang hantaran bukanlah mahar dalam Islam sebenarnya. Maksud mahar ialah pemberian yang bernilai ataupun berfaedah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah. Okey, biasanya mahar ini disebut di dalam akad, iaitu ijab dan qabul. Tetapi sekiranya tidak sebut nilai ataupun jumlah mahar pun, perkahwinan tersebut ataupun akad tersebut sah. Akhir sekali ialah walimatul urus. Okay, saya percaya pelajar-pelajar ramai dan sentiasa mendengar perkataan walimatul urus ini. Okey, apa itu walimatul urus? Perkataan daripada bahasa Arab yang membawa maksud kenduri yang diadakan sempena perkahwinan dan hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut dalam Islam. Antara adab-adab walimatul urus supaya pihak yang ingin mengadakan kenduri perkahwinan tersebut selari dengan kehendak syariat Islam dan supaya perkahwinan tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan juga para guru. Sekiranya ada terdapat kelemahan, itu adalah merupakan kelemahan di pihak saya dan saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.